Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyur rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja was-siradul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sabda Nabi SAW, Man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. InsyaAllah kita mulakan pagi ini dengan selawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ard. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni wa antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang terlalu besar. Maka ya Allah, maafkan kami, ampunkan dosa kami, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Kurniakan kemaafan keampunan itu daripada sisi-Mu ya Rabb. Tidak ada Tuhan yang boleh mengampun dosa-dosa kami. Ya Allah, kami bermohon di pagi Jumaat yang barakah ini, ampun dosa-dosa kami. Kurniakan kesihatan jasmani dan rohani buat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkan urusan kehidupan dunia kami, kematian kami dan akhirat kami. Hisab kami, masukkan kami dalam syurga Firdaus-Mu. Kurniakan kami rezeki yang mendekatkan kami kepada-Mu ya Rabb. Bahagiakan rumah tangga kami, jadikan ia syurga sebelum syurga. Permudahkan segala kehidupan kami, takdirkan yang baik-baik untuk kehidupan kami ya Rabb. Jadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat kami beramal dengannya. Jauhkan kami sifat ujub, riak, sum'ah, sombong dan takabur. Sebaliknya Engkau masukkanlah nafsul mutmainnah dalam diri kami ya Rabb. Sifat-sifat mahmudah Engkau hiaskan sebagai akhlak kami yang terpuji ya Rabb. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau menciptakan kami. Wa ana abduka wa ana ala ahlika. Kami semua abdi hamba-Mu. Kami akan melaksanakan semampu mungkin segala perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Ya Rabb, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, kami mohon berlindung dari segala dosa, kejahatan, kezaliman, maksiat yang pernah kami lakukan. Dan kami mengakui di pagi ini ya Rabb, betapa besarnya nikmat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Faghfirli, dan begitulah besarnya dosa-dosa kami yang kami lakukan. Maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dan ya Rabb, tidak ada Tuhan yang boleh mengampun melainkan Engkau. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertamanya dan buat selamanya adalah kita rafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana pagi ini pagi Jumaat yang mubarakah. Ya, perbanyakkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan kepada semua adik kakak, ibu ayah, makcik, pakcik, tuan haji dan tuan hajah, datuk datin, ya, tuan-tuan dan puan-puan, para duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada pagi ini
insya-Allah ya, kita akan meneruskan tazkirah kita ya, khususnya dalam siri untuk kita semua mengamalkan dalam kehidupan kita din. Jalan menuju Allah Ta'ala itu namanya ad-din. Jalan kehidupan hamba yang beriman dan bertakwa, yang meyakini bahawa hari yang ia lalui ialah merupakan hari yang terakhir dalam kehidupan dia. Sentiasa dia bimbang dan takut bahawa subuhnya yang terakhir, malam itu yang terakhir, menyebabkan ia sentiasa berhati-hati. Ia sentiasa melaksanakan sesuatu perkara dengan penuh keimanan, dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah semalam kita dah tazkirah, kita cerita panjang ya tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahagianya, gembiranya Allah Ta'ala bila mana salah seorang daripada kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan hamba-Nya yang bertaubat kepada Allah, kegembiraan itu adalah merupakan satu benda yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini tuan-tuan semua, insya-Allah pagi Jumaat yang barakah, banyakkan ya selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi SAW. InsyaAllah pagi ini kita akan baca satu kisah. Ya, kisah yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tidak kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pengajarannya dalam kehidupan kita. Perkara yang kecil tetapi jarang kita buat. Bahkan terkadang kita melupakannya. Ya. Iaitulah mengucapkan satu kalimah. Kalau ikut tajuk pagi ni, tajuk insya-Allah. Tajuk itu je. Ya. Itu saja tajuknya, insya-Allah. Di mana kisah ini adalah bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Seorang nabi di kalangan Bani Israel. Ayahnya Nabi Daud. Ya. Nabi Daud, ia keturunan raja. Wa qatala Daud Jalut. Dan Daud telah membunuh Jalut. Ya. Bila mana Raja Talut telah mengisytiharkan siapa yang membunuh Jalut akan dikahwinkan dengan anaknya, puteri raja. Yang mana kita tahu Jalut bukan manusia biasa, tapi orang yang gagah, besar tubuh badan dia, kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang boleh mengalahkan dia. Lalu Allah kurniakan pada Sulaiman, yang pada Nabi Daud ni ya, yang nak jadi seorang raja ni, ayah mertua dia ya, Talut berkata siapa yang boleh bunuh Jalut, dia akan dikahwinkan dengan puteri dia. Ya, maka Quran menceritakan wa qatala Daud Jalut, bagaimana Daud telah membunuh Jalut. Ya, lalu dia menjadi seorang raja. Jadi keturunan raja. Ya. Dan anak dia ni nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah seorang Nabi Bani Israel. Ya, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya sebuah pemerintahan yang begitu hebat. Sebuah kerajaan yang begitu luas. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Kalau hari ni orang bercerita-cerita, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita, bahagianya dia dengan perniagaan, dengan jawatan, dengan hasil-hasil yang dia dapat. Kita kena ingat, dalam kehidupan kita ni, ramai mana dah orang yang Allah dah beri, dah anugerah pada dia. Fir'aun, Qarun, Haman. Nabi Sulaiman memerintah langit dan bumi. Dia nak pergi mesyuarat pun dia tak payah tepah tiket flight, menunggu. Ya. Bukan macam dalam cerita Piramli tu, tikar terbang. Dia boleh mengarahkan angin bawa dia. Dia boleh mengarahkan jin yang menjadi menteri-menterinya, pembesar-pembesarnya. Ikut itu kehaibatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang cukup-cukup menarik,
sentiasa disebut oleh para ulama, sesibuk mana pun kita, sekaya mana pun kita, sehebat mana pun kita yang bergelar manusia ni, satu perkara yang kita kena letakkan bahawa Nabi Sulaiman sebagai seorang contoh orang yang tawadhu, orang yang tak lupakan Allah, dikala diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kepayahan. Seorang yang begitu taatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala kurnia Allah itu dijawab, hadza min fadli rabbi. Lepas tu kalau kita tengok setengah tempat, dia akan tulis di bangunan dia, di tempat tadika dia, dia tulis hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ayat Quran. Supaya kita hilang rasa bangga diri. Usaha kejayaan, apa yang kita dapat hari ini bukan hasil kita, tetapi pada hakikatnya adalah semua itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang menariknya adalah yang kita nak cuba baca pagi ini, bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersumpah. Dia bersumpah untuk menggauli 99 isterinya. Ini ramai orang tak tahu. Nabi Sulaiman ni ada 99 orang isteri. Ini nak cerita kehebatan Nabi Sulaiman ni. Ya, memang Allah Ta'ala jadikan begitu. Orang lelaki pada dia perempuan. Orang perempuan minat pada dia, pada nafsu dia tu, dia suka shopping, dia suka membeli belah, dia suka pasar raya, ya, bakal dia suka makan-makan. Tapi orang lelaki memang itulah yang Allah jadikan fitrah dia pada perempuan. Kerana tu setengah ulama menafsirkan ayat-ayat Quran, ya, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun, ya, bahawa penduduk syurga itu yang merasa kenikmatan dalam syurga. Ada ulama mengatakan hampir setiap saat, hampir setiap ketika, ahli-ahli syurga itu memecahkan dara anak-anak bidadari di dalam syurga. Maknanya nikmat yang berpanjangan. Wahurun ain ka'amsalil maknun, disebut Al-Quran. Dan anak-anak bidadari macam mutiara yang diletakkan dalam sarang dia, tidak pernah disentuh oleh jin manusia, malaikat tak pernah disentuh. Hurun ain, subhanallah. Itu anugerah Allah, nikmat yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada hamba yang beriman di akhirat kelak. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, Nabi Sulaiman ni kisah dia, dia bersumpah untuk menggauli isterinya 99 orang. Ya, ni cerita dia. Lalu masing-masing isterinya melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad fi sabilillah. Niat dia baik. Dia bukan nak buat kerja ikut nafsu, sebab tu kita nak buat apa-apa, tuan-tuan. Orang beriman ni dia akan mengolah kehidupan dia supaya menjadi semuanya ibadah. Dia naik kuda, dia berenang, dia nak pergi bekerja, semuanya dengan niat nilai ibadah. Bismillah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ibadah dalam kehidupan dia. Jadi Nabi Sulaiman bercita-cita yang besar. Dia nak anak dia berjihad fi sabilillah, lahir melalui 99 orang isteri dia. Ya. Dan itu pun Allah hanya telah memberi kepada dia setengah manusia saja. Setengah manusia maknanya anak dia daripada 99 orang isteri ni tak jadi belaka, melainkan seorang melahirkan setengah saja, tak sempurna. Ya. Ini orang tak tahu ni. Orang banyak buat iklan tongkat Ali. Dah, tongkat Ali orang jual. Orang tak jual lagi tongkat Sulaiman. Nabi Sulaiman ni hebat lagi daripada tongkat Ali yang diwawarkan dalam masyarakat kita ni. Orang baca kisah Nabi Sulaiman baru tahu rupanya ada tongkat Sulaiman. Ya. Nah, bayangkan Nabi Sulaiman nak menggauli isteri dia satu malam 99 orang. Ini kekuatan luar biasa yang Allah bagi kepada Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, ya, di dalam sahihnya, ya, masing-masing dari Abu Hurairah daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Banyak kisah dia sebenarnya dalam Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni. Dua-dua raja belaka. Ya. Ayah raja, anak pun raja. Nabi Daud ada kelebihan dia. Ya, Nabi Daud dia bunuh Jalut dengan sebiji batu saja. Batu tu boleh bercakap dengan dia. Masa nak pergi perang Jalut, dia ambil batu, dia lempar batu, tembuh. Ni kena kepala Jalut, tembuh. Jalut ni bukan manusia biasa, dia macam pelik makhluk macam manusia tapi besar macam raksasa. Jadi orang tak ada boleh kalahkan dia. Itu kehebatan Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman, jadi dua-duanya ada lebih masing-masing. Ya. Yang kita pernah cerita itu kisah bagaimana dia mengadili seorang perempuan yang anaknya dimakan oleh serigala. Ya, anaknya dimakan oleh serigala. Pernah kita cerita sebelum ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, bagaimana dua orang perempuan yang pergi berkebun, tinggal anaknya. Mari serigala makan anak salah seorang. Lalu bila ibu ni dua orang keluar tengok anak dimakan serigala, lalu dia kata, ini anak saya. Hak dia berkata ini anak saya. Hak dia makan serigala tu anak kamu. Si A dengan si B ni belah. Lalu bawa anak ni jumpa dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Oleh kerana seorang perempuan yang tua ni dia pandai sangat berbicara, Nabi Daud dengar hujah dia. Nabi Daud kata ni anak kamu. Yang si A ni, hak tua sikit ni, berumur sikit. Lalu gembiralah dia. Si ibu yang B ni menangis terasa-asa. Rasa tak puas hati jumpa Nabi Sulaiman. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Bila jumpa Nabi Sulaiman, bawa bayi tu, Nabi Sulaiman kata, apa masalah? Ceritalah. Serigala ambil anak. Lalu dua-dua mendakwa ni anak dia. Lalu Nabi Sulaiman bawa keluar pedang. Nabi Sulaiman tak cakap banyak. Ya, mana dia tengah-tengah bawa keluar pedang, letak anak di tengah dia dah. Simple je. Dia tak ada banyak tanya macam mana, tak ada. Ni hebat orang cerdik. Ya, sebab tu disebut oleh ulama, kadang-kadang berlaku satu isu, satu perkara, orang komen sana, bising sana. Orang berilmu dia diam. Ya, macam bekas dalam tank. Kalau kita ada tank ni kosong. Kita kocok tank ni bising. Tank bunyi bising. Mana tank ni banyak kosong. Tapi kalau bekas ni dia penuh dan berisi, kita kocok tak bunyi. Orang berilmu dia tak gaduh, dia tak cepat nak komen sesuatu, dia tak cepat nak hukum orang. Dia tenang. Ya. Dia tindakannya hikmah dan bijaksana. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Sebab tu bila bawa depan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman ambil pedang, terus nak belah. Nak bagi dua dia kata. Lalu si ibu yang B tadi ni, yang Nabi Daud kata bukan anak dia ni, dia kata, wahai Nabi Allah, moga Allah merahmatimu, ambillah anak ni, berilah ke dia. Tak apalah ni anak dia. Lalu Nabi Sulaiman buat keputusan, sesungguhnya anak ini milik ibu ni, bukan milik kamu. Kerana seorang ibu dia tak akan tergamak melihat anaknya dibelah, dibunuh. Dia sanggup menyerahkan anak. Itulah hati seorang ibu. Sebagaimana kita baca kisah pengorbanan ibu, dia sanggup mati untuk melahirkan seorang anaknya. Belah pun belah lah, operation pun operation lah. Yo, masuk uak pun masuk uak lah. Yang penting anak dalam kandungannya selamat. Itulah hati seorang ibu. Subhanallah tuan-tuan. Yo, Nabi Sulaiman menasahkan keputusan ayah Nabi Daud, memakai keputusan yang baru. Sebab tu kita tengok hari ni kan di mahkamah, ada keputusan yang dibuat sini diangkat, dibatalkan. Ada mahkamah buat keputusan yang baru. Ya, ataupun kita tanya orang ni macam ni. Jadi, adakah dua pendapat ayah dan anak ni lain? Tidak. Ya, tidak. Tapi di sini kebijaksanaan Nabi Allah Sulaiman. Dengan hujah yang lebih kuat, mematikan hujah yang lemah. Dua-dua seorang Nabi, mereka tak balah. Ya, perkara yang kita kena tahu dalam kehidupan kita. Ya. Ya, sebab tu kadang-kadang hukum pun dia berubah mengikut masa dan keadaan. Wakilnya.
Ya. Ada perkaranya yang melihat kepada situasi. Dan bagaimana kalau kita tengok dalam sistem perundangan bawah ni, ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Hak ni kata gini, hak ni kata berjatuh. Jadi sebab tu dalam Islam, seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Ya. Orang kata hatta kita sikap kita terhadap orang kafir. Lingguain. Contohlah ni supaya tuan-tuan boleh nampak. Orang kata apa sikap kita? Dia tak bersalah lagi sehingga disabitkan bersalah. Datuk Seri Najib contohlah dalam negara. Dia dituduh, dia tak bersalah lagi. Sehingga disabitkan dia bersalah. Jadi proses perbicaraan tu biasa. Jadi kita siapa nak menghukum orang? Ya, itu maksud dia. Ya, itulah maksud dia. Daripada kisah yang kita baca, yang kita kena terjemuh dalam kehidupan kita. Ya, yang kita kena terjemuh dalam kehidupan kita. Itu dalam konteks perbicaraan manusia. Kalau Allah Ta'ala pula lebih lagi. Kalau Allah Ta'ala, kamu salah sekali pun. Bukan dibuktikan bersalah. Kalau kamu bersalah, bunuh 100 orang pun, sebelum kamu mati, kamu bertaubat, Allah ampun dosa kamu. Ini lebih lagi. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lepas tu seorang hakim, salah dia buat keputusan membebaskan seorang pencuri perokok, lebih baik daripada dia menjatuhkan hukuman. Dan dia tak boleh buat keputusan ketika dalam keadaan yang marah. Ya, macam kita lah. Bila kita bulan Ramadan tu kan, kita beli makanan tengah lapar. Dia beza tuan-tuan, kita order makan tengah lapar dengan kita beli makanan ketika emosi kita tak terkait. Masa lapar ni, nak buka puasa, nampak tak? Kita tengok makanan habis, kita ambil. Ambil belaka makanan ni. Sebab apa? Tengah lapar. Tapi bila kita kenyang, kita tak akan ambil banyak. Begitulah kedudukannya. Ya, kita disuruh buat satu perkara. Bila kita marah, ambil wuduk. Nabi ajar kita. Tengah berdiri, duduk. Dan sebab tu kebanyakan pergaduhan berlaku ketika berdiri. Ya, ketika kita berdiri, kita amarah tinggi, tengah marah. Diri cakap kasar, habis. Kosong. Sehingga Nabi kata, bila kamu berdiri, duduk. Nak tundukkan amarah ni, duduk. Ya. Kalau kamu tak boleh duduk, diam. Tak boleh diam lagi, pergi ambil wuduk. Pergi ambil semayang. Itu diajar dalam agama kita. Ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya. Kita nak baca hadis ni. Hadis daripada Imam Bukhari. Kata Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, dia kata apa? Pada malam ini, aku benar-benar akan menggilir 100 orang isteri. Sehingga setiap isteriku akan melahirkan seorang anak yang berjihad fisabilillah. Subhanallah. Niat dia. Waktu tuan-tuan, kita ni nak boleh anak, niat. Ya Allah, zuriat keturunan aku ni untuk agamamu. Ya, kesilapan mak ayah hari ni, anak ni nak jadi doktor. Dah, nak jadi pilot. Kita nampak cita-cita pada dunia. Kan kita diajar, nak tidur malam. Apa yang kita nak buat? Bezanya orang yang tidur malam tadi, dia niat nak bangun tahajud. Dengan dia tak niat bangun tahajud. Subhanallah. Kalau Nabi kata orang yang niat nak bangun tahajud, betapa rahmatnya Allah. Dia niat sungguh, dia ambil semayang, dia dah baca surah Al-Mulk, dia dah semayang witir dah. Dia niat nak bangun tahajud ni. Subhanallah, sungguh-sungguh dia. Dia dah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali, 34 kali. Tiba-tiba takdir Allah tak terkejut. Maka Allah beri pahala macam dia sedang bertahajud. Tidurnya itulah tahajud. Tidurnya itulah ibadah. Batu tidur orang alim lebih baik daripada tidur seorang abid, seorang yang beribadah tanpa ada ilmu kepada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, beza dia. Jadi apa-apa yang kita kena buat, kita punya niat kena pastikan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi Allah Sulaiman AS, ya, ketika dia telah berniat ni, dia kata malam ni dia nak gauli isteri dia dan dia dah niat dah. Setiap anak yang lahir ni fisabilillah, akan berjihad fisabilillah. Bukan nak fikir anak ni nak tolong dia nanti hidup susah, ni nak kerja ni, tidak. Yang dia fikir anaknya itu fisabilillah. Sebab apa tuan-tuan? Satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, yang kita dah sebut dalam kuliah kita. Di zaman Sayyidina Umar, ada seorang wanita, ibu khunsa.
Bila mana anak dia ada 3 orang anak. Bila anak dia syahid di medan jihad, orang bagi tahu dia. Lalu dia apa yang dia sebut? Ya, dia suka, dia ketawa. Ya, kan kita baca banyak kisah seorang ibu ni dengan anak sangat-sangat sensitif. Ya, dan memang Quran menceritakan gitu. Ya. Tetapi ada seorang ibu yang hebat. Bila mana anak dia mati, dia suka. Namanya Ibu Khunsa. Mari lagi utusan yang kedua. Zaman Sayyidina Umar ketika perang fisabilillah. Mati anak yang kedua, dia suka lagi. Subhanallah. Orang hak siapa berita pun hairan tengok dia ni. Pasal apa anak mati ni suka? Orang lain duk menangis, meratapi, dia suka. Mari lagi seorang utusan lagi bagi tahu anak ni yang seorang lagi meninggal dunia. Yang ketiga mati baru dia menangis. Lalu ditanya kepada dia, wahai ibu, kenapa ibu suka tadi anak meninggal? Lalu dia beritahu, aku suka ni sebab anak aku telah syahid fisabilillah. Orang mati syahid boleh beri syafaat. Ya. Kat 70 orang lebih. Ya. Boleh beri syafaat ahli-ahli keluarga yang masuk neraka ni, boleh tarik daripada neraka ni masuk syurga. Ni orang yang berlomba-lomba ni. Bila mati anak dia fisabilillah, subhanallah. Ini yang Nabi Sulaiman nak dapat kelebihan yang besar ni. Niat nak menggauli isteri dia 99 orang, semua nak anak lelaki, semua di atas kuda fisabilillah. Lalu Ibu Khunsa kata, aku ada 3 orang anak saja. Aku menangis kerana 3 orang ini saja yang aku dapat sumbangkan pada agama Allah Ta'ala. Subhanallah tuan-tuan. Ni hebat orang terdahulu. Pemikiran dia, orientasi akhiratnya, ya, niatnya berbeza. Ya. Sebab tu tuan-tuan semua, ini kehebatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat yang terdahulu. Baik, lalu ketika mana Nabi Sulaiman ni mengatakan begitu, lalu malaikat pun berkata kepadanya. Malaikat sebut pada Nabi Sulaiman. Kata malaikat, katakanlah insya-Allah. Malaikat kata-katakanlah insya-Allah. Namun Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Ini tajuk kuliah kita insya-Allah je ni. Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah dan dia lupa. Malaikat sebut dah, katakanlah insya-Allah. Lalu dia tak sebut dan ia terlupa. Lalu pada malam tersebut ia menggilirkan isteri dia 99 orang dalam satu malam ni. Kita sebut ni tongkat Sulaiman. Tongkat Ali banyak dah, tongkat Sulaiman orang tak tahu. Sebab orang tak baca hadis ni. Hadis Bukhari ni hadis sahih. Ya. Maknanya ya, orang tak baca tentang kisah ni. Ia menggilir isterinya pada malam tu, namun tidak seorang pun dari mereka yang melahirkan. Daripada 99 orang, seorang pun tak beranak. Melainkan seorang yang wanita yang berbentuk setengah manusia. Melainkan daripada 99 orang isteri dia ni, beranak juga seorang, tapi tubik anak perempuan, kalau istilah kita kok cacat lah, cacat. Jadi separuh orang dia, separuh manusia. Ya. Lalu Nabi Sulaiman AS berkata, sekiranya ia mengatakan insya-Allah, nescaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya dan juga hajatnya akan terkabul. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah tuan-tuan. Betapa niat kita baik. Ya, betapa yang kita nak buat ni, Nabi Sulaiman ni nak fisabilillah ni. Betapa besarnya kita nak syurga, nak buat kebaikan, nak bersedekah. Banyak benda kita nak buat. Tapi ingat, benda yang paling simple, satu kalimah saja. Bila kita tak sebut insya-Allah, Allah Ta'ala tak izinkan perkara itu berlaku. Ya. Sebab kadang-kadang bila kita tak sebut insya-Allah ni, kita sudah hilang pergantungan kita dengan Allah. Kita merasakan bahawa kita nak buat ni dengan kekuatan kita. Dengan apa yang kita, Allah Ta'ala ni bila dia mencintai hambanya, sedetik pun dia tak nak kita lari daripada dia. Semua perkara yang kita buat nak dikembalikan pada Allah. InsyaAllah, jika ia dikehendaki oleh Allah. Mana insyaAllah, ya, jika ia dikehendaki oleh Allah, maka Nabi Sulaiman tak sebut. Bayangkanlah, daripada 199 orang isteri dia, tiba-tiba seorang tak melahirkan anak. Yang lahir seorang saja anak perempuan, setengah manusia.
Ya, boleh katakan, boleh disebut dengan cacat lah anak tu. Ya, tidak sempurna. Maka di sinilah ada riwayat lain menyebut, ya. Nah, dia kalau kita baca dalam hadis Imam Muslim, ya. Dalam Imam Bukhari sebut 99 orang. Dalam hadis Imam Muslim, kata Imam Muslim, sesungguhnya aku akan menggila 70 isteriku dalam satu malam. Dalam riwayat lain Imam Muslim kata 70. Yang nantinya melahirkan anak-anak yang berjuang fi sabilillah. Maka dikatakan pada Sulaiman, ucapkanlah insya-Allah. Namun dia tak sebut kalimah insya-Allah. Lalu dia tetap menggila mereka semuanya. Ternyata tidak ada seorang pun yang melahirkan anak, kecuali orang yang melahirkan anak yang cacat. Lalu kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah pun bersabda. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan satu kalimah saja, insya-Allah, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya dan dia akan dapat apa yang ia hajati itu. Subhanallah, tuan-tuan. Saya nak sebut, tuan-tuannya, ini kita cerita ni pasal Nabi. Kita cerita ni benda besar. Ya. Benda besar dan benda yang dibuat oleh semulia-mulia makhluk. Iaitulah Nabi Sulaiman AS. Yang sudah sedia maklum, dia ada kekuatan yang luar biasa, memerintah langit, bumi, jin, awan, burung, binatang. Ulimna mantiqat tayr. Aku diberi oleh Allah berbahasa, bercakap dengan bahasa burung. Subhanallah, tuan-tuan. Tapi Allah tidak izinkan. Dan Allah jadikan peristiwa ni untuk memberi pengajaran pada kita. Jadi lepas-lepas ni, tuan-tuan, kita kena biasakan, bila kita cakap apa-apa, insya-Allah. Cakap apa-apa, sikit-sikit, insya-Allah. Apa yang kita sebut, insya-Allah. Semua mesti disandarkan jika ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil, tapi terkadang, tuan-tuan, kita duk muhasabah kan. Kita tanya, apalah tak dapat? Kenapalah macam ni? Macam ada orang, dia kata niat. Saya niat dah ni. Kalau saya jualan, saya laku banyak ni kayak gini, bahagian ni saya nak sedekah ke tahfiz ustaz. Mungkin dia niat betul. Mungkin dia niat tu baik. Tapi dia lupa satu benda. Dalam kebaikan, dalam niat dia tu, dia tak sebut insya-Allah. Maka Allah tak izin perkara itu aku. Kita punya duk muhasabah. Kok mana lagi ni? Semayang hajat dah. Suruh ustaz doa. Suruh pelajar tahfiz anak yatim doa. Dah. Minta restu mak. Buat cuma dah, comel dah. Tapi kadang-kadang di atas kerja buat kita ni niat yang baik. Benda yang hebat. Benda yang baik sangat kita nak buat. Ada satu benda kita tinggal. Tuhan tak izin. Anak kunci dia duduk situ. InsyaAllah. Ya. Tuan-tuan beli barang banyak dah. Rumah ni nak masuk rumah baru comel. Tapi anak kunci tak ada. Tak boleh masuk. Allah tak izinkan perkara tu berlaku sekiranya tidak ada insya-Allah. Itu tajuk yang kita nak cakap pagi ni ya. Simple saja. Tetapi kadang-kadang dia terhalang kebaikan. Ini bukan cerita bab keberkahan ni, terhalang kebaikan. Tidak dimakbulkan doa kita. Tidak terlaksananya hajat kita walaupun benda tu benda yang baik, tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu kalimah saja, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian. Dari sudut hadis yang kita baca ni, yang kita cuba menjelaskan, Nabi Sulaiman seorang nabi Allah yang soleh, seorang raja yang mujahid, yang berjihad fisabilillah. Lepas tu ada kisah dia dengan Balqis. Ya, yang kita baca ketika mana Nabi Sulaiman memerintah, dia tanya pembesar-pembesar dia. Nabi Sulaiman kata, siapa di kalangan kamu boleh bawa singgah sana Balqis ke sini sebelum Balqis apa? Kan Balqis, Ratu Balqis yang syirik pada Allah, dia nak mari jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, siapa boleh bawa singgah sana? Tuan-tuan tahu singgah sana. Singgah sana ni macam balai ronseri lah. Tempat raja-raja duduk tu. Atau singgah sana yang besar tu. Kalau kita tengok majlis akad sumpah, menteri, Perdana Menteri, tempat agung duduk tu. Singgah sana yang cantik indah ni. Balqis ada singgah sananya yang indah. Lalu Nabi Sulaiman tanya pembesar. Pembesar Nabi Sulaiman ni jin. Manusia.
Ya. Di kalangan pembesar dia, binatang-binatang dan haiwan. Itu kehebatan dia. Lalu dia tanya, siapa boleh bawa sebelum Balqis sampai? Lalu tuan-tuan semua, bila Nabi Sulaiman tanya, bangunlah ifritan. Jin ifrit bangun. Maknanya masa Nabi Sulaiman, jin ifrit beriman pada dia. Mana jin ni jadi menteri dia. Ya. Jin jadi menteri dia. Lalu kata jin ifrit, wahai Nabi Allah. Ini kehebatan Nabi Sulaiman. Ya. Tuan-tuan, hebat. Kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman ni sangat menarik. Batu Piramli, dia buat cerita naik. Nanti kau terbang tau. Kena baca apa naik kapal kau terbang. Dah ingat dah. Siapa yang rajin tengok cerita Piramli? Duduk atas tikar tu. Dia nak terbang. Dia sebut apa ni? Tak ingat dah. Tak mari. Dia kena sebut benda. Baru tikar tu naik terbang. Atau Piramli lah. Cerita dia. Tapi Nabi Sulaiman dia nak pergi mana-mana. Dia boleh arahkan angin. Tak payah flight. Dia boleh arahkan jin bala tentera dia. Jadi nak ceritanya tuan-tuan semua. Bila mana nak bawa singgah sana Balqis ni. Nabi Sulaiman tanya, siapa boleh bawa? Belum Balqis sampai. Lalu jin ifrit angkat tangan. Wahai Nabi Allah, saya. Jin ifrit kata saya boleh bawa. Dan saya boleh bawa dalam jangka masa Nabi Allah berdiri, bangun, duduk. Maknanya bangun, duduk. Sapalah. Singgah sana yang besar tu, bangun, duduk. Atau baru terbit Zamzam ala Kazang. Biman, jangan jual tokak Sulaiman pula lepas ni. Ya. Zamzam ala Kazang. Allahu Akbar. Ya, kita ni minat juga Piramli tapi tak apa. Lama dah tak tengok cerita ni. Tak ingat dah. Zamzam ala Kazan. Ni kena sebut gitu. Ya. Nabi Sulaiman dia tak ada tuan-tuan. Tak payah naik flight hari ni menteri ke Perdana Menteri. Orang kaya, orang hebat dunia. Nak berjalan kena naik flight. Kena. Nabi Sulaiman tidak. Seolah dia sudah diberikan syurga oleh Allah di dunia ni. Itu kehebatan dia. Ya. Tapi yang hebat, paling hebat, dia orang yang tidak sombong. Ya. Nak berjalan, dengar semut. Nabi Sulaiman marah, berhenti. Semut nak lalu. Subhanallah tuan-tuan. Itu kehebatan. Hari ni, kita nak berjalan, kalau kita orang besar-besar, habis kereta kena berhenti. Beri laluan ke kita. Ada. Tapi kalau lembu nak lalu, kita kena berhenti pula. Itu kedudukan manusia hari ni. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya. Jin ifrit ni kata apa? Jin ifrit ni, ifritan ni mana cerdik. Jin hak cerdik. Waktu orang kena masuk jin ifrit, kita baca ayat-ayat ruqyah ke dia. Dia sanggah balik kita. Dia kata, tak betul ni baca ni ustaz dia tu. Dia kata, ni tak betul ni. Pasal apa? Jin ifritan ni cerdik. Hak kejar Nabi malam Isra Mi'raj tu. Naik macam Harry Potter tu. Naik jamu. Belakangnya nyala. Macam Harry Potter naik tu. Kejar Nabi. Nabi naik borok. Jin ifrit kejar. Kejar. Malam Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi kata ifritan. Jin ifrit ni kata, wahai Nabi Allah, saya boleh bawa sehingga sana Balqis mari sini. Dalam tempoh Nabi Allah berdiri, duduk, sapa. Baik tuan-tuan semua, tiba-tiba bangun seorang lelaki di kalangan manusia. Ni nak cerita kelebihan manusia nak banding dengan jin. Jangan bangga dengan makhluk bernama jin. Ya. Kerana Allah memuliakan makhluk yang bernama manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Sebab tu ada orang pelik, berbangga dengan jin, dengan sihir. Ya. Suka sangat nak tengok jin. Excited sangat. Padahal Allah memuliakan manusia di atas jin ni. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah muliakan, Allah melebihkan anak Adam ni manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Jadi nak cerita tuan-tuan, satu kisah ni. Bila ifritan bangun, jin ifrit kata, saya boleh bawa. Tengok diri, duduk. Tiba-tiba, salah seorang di kalangan manusia. Ada ulama mengatakan nama dia Asy bin Zarqiyah. Asy bin Zarqiyah. Dia bangun. Dia kata, wahai Nabi Allah. Kata Asy bin Zarqiyah ni, wahai Nabi Allah. Ya, saya boleh bawa singgah sana Balqis ke sini.
Hanya dalam tempoh Nabi Allah berkelip mata. Kelip mata buka, sampai. Subhanallah. Ifrit tadi macam mana? Jin Ifrit berdiri duduk. Nak ceritanya lebih lagi. Nabi, seorang manusia di atas jin ni. Makhluk yang bernama jin. Lalu dia pun berdoa. Asy bin Zaqaya ni berdoa. Tengok doa dia pendek je. Ya. Ismullahi a'zam. Dia kata Ismullahi a'zam. Dengan nama Allah yang maha besar, yang maha hebat, yang maha tinggi. Tiba-tiba singgah sana Balqis. Sapa, sekelip mata sapa di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Subhanallah tuan-tuan. Ini kehebatan. Ya. Ini lebihnya manusia daripada makhluk lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya Allah Taala sebut kami muliakan anak Adam. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami mulia lebihkan dia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu kita jangan tertipu. Ya, dengan jin, dengan syaitan dan sebagainya ni tuan-tuan. Ya. Jadi doa yang reka Ismullahi a'zam. Tiba-tiba sapa. Bila nak sapa Balqis, Nabi Sulaiman kata, okey, aku nak lantai ni, mozaik ni, di bawah ni ada ikan-ikan. Biar ikan berjalan. Lalu di kalangan jin pun buat. Balqis nak masuk kat istana Sulaiman, Nabi Sulaiman ni, lantai ni, bawah tu air, ada ikan. Dan kalau kita baca bagaimana Balqis, ya, dia bukan macam mozaik kita pasang, cermin kaca kita pasang, nampak cermin kaca ni. Tapi kehebatan teknologi zaman itu, ikan betul-betul nampak ria ikan di bawah. Sehingga Balqis bila first time dia sampai, dia angkat kain dia. Kalau tuan-tuan baca, Balqis angkat kain dia sebab dia menyangka itu air dan itu ikan. Dia angkat kain dia, dia pun pijak. Nabi Sulaiman nak tunjuk kebesaran yang Allah anugerah pada dia, pada Raja Balqis ni. Ya. Nah, Balqis yang menariknya angkat kain kerana dia menyangka di depannya air. Lalu dia tengok, bukan air. Dia berjalan di bawah dia tu, ikan-ikan sedang berjalan. Subhanallah tuan-tuan. Balqis begitu kagum. Tengok pula ada singgah sana dia di depan tu. Ini menyebabkan, ya, tersebarnya agama Allah Ta'ala. Digunakan kelebihan anugerah yang Tuhan beri untuk berdakwah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Menarik kisah dia tuan-tuan. Baik, ya, kita dah lewat dah ni. Ya. Jadi hadis yang kita baca ni, Nabi Sulaiman ni seorang nabi yang soleh, seorang raja yang mujahid, yang berjihad fi sabilillah. Dan dia, Allah beri kerajaan yang besar. Bukan saja kerajaan besar, tempoh dia memerintah lama. Ada kerajaan tak lama, sekejap aja, berapa bulan, 2 tahun, habis dah, jatuh dah. Naik baru pula. Dah. Kalau kita di Malaysia ni 5 tahun. 5 tahun pindah raya. Itu pun kalau tak berlaku perubahan. Itu pun berlaku juga perubahan. Nabi Sulaiman bukan saja kerajaan yang besar. Bukan saja menteri-menteri yang hebat. Tetapi Allah beri dia memerintah disebut 500 tahun. 500 tahun. Sekejap ke 500 tahun ni? Lama tuan-tuan. 500 tahun. Subhanallah. Pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang agung. Berlangsung selama 500 tahun. Subhanallah. Tidak ada dalam sejarah manusia. Ya. Maka Nabi Sulaiman AS boleh menundukkan manusia, jin, burung dan angin. Kita sebut dah, ulimna mantiqa tayr. Aku diberi oleh Allah bercakap dengan bahasa burung. Ya, jin tunduk pada dia. Dan yang hebatnya bahawa Nabi Sulaiman ni dia seorang yang gemar berjihad fi sabilillah. Itu yang menyebabkan bila dia tahu ada seorang raja perempuan yang syirik pada Allah, Balqis, dia berusaha berdakwah. Dia gunakan kekuatan yang dia ada, menteri dia di kalangan makhluk-makhluk Allah, untuk membolehkan Balqis ini beriman pada Allah Ta'ala. Ya, bukan dia, setengah orang kan bila ada nikmat kesenangan, dia untuk diri dia. Dia makan sedap-sedap, dia untuk diri dia saja. Tidak ada nilai dakwah. Sebab tu kita, Tuhan beri nikmat pada kita ni. Harta kita, kita guna untuk berdakwah. Untuk orang sambung kerja-kerja Islam. Melahirkan anak-anak pelajar tahfiz. Melahirkan, meninggikan syiar. Memuliakan anak-anak yatim. Ya. Kita ada apa, kita sumbang untuk agama Allah Ta'ala. Ya.
Sebab tu kehebatan orang terdahulu, dia guna nikmat yang Allah nugerah ni untuk meninggikan. Li'ala kalimatullahi hiyal uliya. Untuk meninggikan kalimah Allah supaya tinggi, berkuasa dan memerintah. Ya. Nikmat kesihatan dia gunakan untuk fi sabilillah. Sebab tu kita tuan-tuan, ya, kalau kita kaya ke kita miskin, kita tetap mati juga. Kita sihat, kita tak sihat, kita pun mati. Kematian tetap datang, tapi biar kita mati dalam mulia. Mati kita, harta kita, kita sumbang untuk agama Allah. Mati kita, tenaga kita untuk agama Allah. Mati kita, apa yang kita ada, kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebut Nabi Allah Sulaiman dia suka berjihad fi sabilillah. Memerhatikan bala tenteranya. Begitu cermat dia meneliti mereka. Kelekapan mereka. Dan jihad itu menjadi satu kegemaran dan hobi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kisah yang kita baca ni memperlihatkan bagaimana Nabi Allah Sulaiman ini, bila dia gemar berjihad, bukan hanya bala tentera dia susun molek daripada jin manusia burung dia atur. Sebab tu Nabi Allah Sulaiman ni dia muka kepada kisah burung hud-hud. Banyak sebenarnya kisah nak cerita Nabi Sulaiman ni, banyak kisah burung hud-hud. Ya. Yang bila mana Nabi Sulaiman cek bala tentera dia cek kata mana burung hud-hud tak ada ni. Ya. Tidak ada. Tak ada dalam sah. Bayangkan seorang raja yang memerintah pemerintah yang besar, seekor burung tak ada dalam barisan, dia boleh tahu. Dan dia cek, dan dia cari. Ni nak ceritanya cermaknya Nabi Allah Sulaiman, dan begitu gemar dia kepada kerja fisabilillah. Ya. Dan begitu hebatnya dia. Bila Nabi Sulaiman cek burung hud-hud tak ada, Nabi Sulaiman kata, mana dia burung hud-hud? Kenapa burung hud-hud tidak ada di sini? Maka sesungguhnya kata Allah, Nabi Allah Sulaiman, aku akan mengazabnya dengan azab yang keras. Ya. Atau aku sembelih dia, kecuali dia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang benar. Maknanya Nabi Sulaiman ni seorang yang begitu tegas, seorang yang hebat, begitu tegas, berprinsip dia. Dan kegemarannya dalam jihad inilah menyiapkan peperangan, mendidik generasi yang berjihad fi sabilillah, adalah merupakan satu keinginannya yang begitu tinggi. Dan di sini menunjukkan bahawa bagaimana dia telah bersumpah, telah meniakkan bahawa satu malam dia nak menggauli isteri dia 99 orang ini untuk fi sabilillah. Kesungguhan Nabi Allah Sulaiman ni pada fi sabilillah bukan hanya pada bala tentera dia, bukan hanya diri dia, tapi yang terlebih besar lagi, dia sedang berusaha supaya daripada zuriat keturunan dia, anak-anak dia sendiri, ia akan mati fi sabilillah. Ya. Tetapi apa yang kita baca ni adalah kisahnya Allah tidak mengurniakan kepada Nabi Sulaiman kerana dia tidak mengucap satu kalimah, ya, yang kadang-kadang menjadi asbab, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang orang lupa doa, nak borong rezeki, sedekah dah, restu ibu dah dapat dah, pelajar tahfiz anak yatim dah doa dah. Apa lagi sakut apa ni? Kita muhasabah, kita cek list. Di mana lagi yang menyebabkan aku tak berjaya ni? Rupanya satu je, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tak sebut ni, gagal kita. Maka oleh kerana itulah, ya, walaupun malaikat telah memberi ingatan kepada Nabi Allah Sulaiman, lalu Sulaiman sedang sibuk dengan urusan-urusannya, sehingga menyebabkan Allah mentakdirkan dia lalai mengucapkan insya-Allah, supaya takdir Allah terlaksana padanya. Maka kata Nabi SAW, kalaulah Nabi Sulaiman dia mengucapkan kalimah insya-Allah, nescaya Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya apa yang dihajatinya. Ya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah di antara sebahagian apa yang disebut oleh para ulama, sebagaimana juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Ingatlah, dalam kita baca ni sebenarnya untuk ibrah li ulil albab, pengajaran bagi orang yang berakal fikiran.
Kita nak kait dengan kehidupan kita. Ya, dengan dalam kehidupan kita. Di mana dalam kehidupan kita ni tuan-tuan ada hajat-hajat yang besar. Ada orang bisnes dengan perancangan perniagaan dia. Orang nak bersedekah dengan perancangan sedekah dia. Orang nak buat kebaikan dan amal soleh dengan kebaikan dan amal soleh dia. Maka satu perkara yang kita kena ingat, di mana apabila semua perkara yang kita niatkan, walaupun perkara itu perkara yang baik. Nabi Sulaiman ni kisah dia bukan perkara tak baik, tapi perkara yang baik. Ya. Maka sekiranya tidak disandarkan dengan kalimah insya-Allah, maka Allah tidak akan izinkan perkara itu berlaku. Ini kita kena ambil dalam kehidupan kita. Betul-betul kita kena beramal, tuan-tuan. Ya, jadi lepas-lepas ni apa-apa insya-Allah. Ya, nak buat yang kita biasa pun insya-Allah. Yang nak buat benda besar lagi lah insya-Allah. Dan yang menariknya, bila kita baca kisah ni, apabila kita membaca dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, dia kisah Nabi-Nabi ni, yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kesilapan ni. Yang pertama, kisah-kisah Al-Anbiya ni, kisah Nabi-Nabi untuk memberi satu motivasi kepada Nabi SAW. Untuk Rasulullah SAW ni melihat ragam-ragam Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, cabaran dia, adab dia, Nabi-Nabi dikata orang, difitnah orang, diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat. Lepas tu malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala sendiri, walaupun ya, Rasulullah SAW ni adalah merupakan penghulu Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam, tapi Rasulullah sendiri pun Allah Ta'ala mendidik dia. Ini yang kita sebut, kita ni kalau tak buat salah, kita payah nak berhati-hati. Ya, lebih orang buat salah ni, ya, dia akan lebih berhati-hati dan dia sentiasa dalam ingat pada Allah Ta'ala. Ya, baru ni seorang anak muda mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, macam mana kita ni sentiasa leka, lalai, lara lah, dia kata lara. Macam mana cara dia? Jadi saya baca kisah Hanzalah dengan Sina Bakar yang jumpa Nabi SAW, yang rasa imannya lemah ketika tidak bersama dengan Nabi SAW. Dan yang paling penting yang kita kena ingat, ya, bila kita buat salah ni, kita kena segera bertaubat. Manusia, nama manusia, dia akan melencong, dia akan tergelincir. Tapi sebaik, wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik orang buat salah, dia segera bertaubat pada Allah. Jadi bila banyak kita buat salah, kita taubat. Taubat ni lah kecintaan Allah itu datang pada kita. Dan kita sentiasa dalam mengingati Allah. Ya. Jadi kisah yang kita baca ni, Rasulullah SAW sendiri pun Allah Ta'ala takdirkan untuk memberi pengajaran pada kita. Adalah kisah Nabi Sulaiman. Baca pula surah Al-Kahfi. Kan Jumaat kita sunat baca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan cari dalam surah Al-Kahfi. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, jangan kamu berkata, aku akan buat itu ini ghada, esok. Malaikat kamu mesti sebut illa an yasha Allah, mesti kamu kata insya Allah. Ni Quran. Kalau kita baca ni hadis Nabi SAW, ya, ada asbabun nuzul dia, sebab apa turunnya ayat itu. Rasulullah SAW sendiri ditegur oleh Allah Ta'ala. Bila Nabi ni ditanya oleh golongan ahli kitab tentang 3 soalan. Ya, Nabi dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi seorang yang ummi. Dia tak tahu membaca, tak tahu menulis. Melainkan ilmu dia dah langsung daripada Allah. Jadi Nabi SAW jawab, esok aku bagi tahu. Esok bagi tahu. Tanpa meletakkan bahawa insya Allah. Bila Nabi tak sebut insya Allah, lalu wahyu tak turun insya Allah. Nabi tunggu, Nabi berduka cita sedih. Ada ulama kata sampai 15 hari wahyu ditangguh oleh Allah Ta'ala. Lalu turun ayat. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Nabi SAW, jangan kamu berkata, aku nak buat itu, nak buat ni, nak jawab esok. Malaikat kamu kena sebut insya Allah. Ini dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah hari ni hari Jumaat,
kita pakat baca surah Al-Kahfi, jumpalah ayat yang dibacakan tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah ya, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ya, insya-Allah inilah usaha sedikit yang kita boleh buat dalam majlis ilmu. Hari Jumaat disebut hari ibadah, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Setelah orang-orang Yahudi ada hari kebesaran dia, hari Sabtu. Orang Kristian hari kebesaran dia hari Ahad. Maka Allah anugerahkan pada orang Islam ni hari kebesaran dia, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Hari ada penghulu dia, malam ada penghulu dia, malam Qadar. Istighfar ada penghulunya, Sayyidul Istighfar, yang kita baca dalam doa pagi tadi. Subhanallah tuan-tuan. Maka marilah pada hari Jumaat ni kita jadikan hari muhasabah kita, hari kita mendekatkan diri pada Allah. Ingat hari Jumaat, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Ini jangan tinggal. Ada celah-celah masa selawat, celah-celah masa selawat. Letak target 100, 1000 lagi baik. Hari Jumaat, surah Al-Kahfi jangan tinggal. Baca surah Al-Kahfi. Kerana kita sedang duduk di akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni sangat-sangat dahsyat. Sekali dia datang menggugah iman kita, yang kadang-kadang kita tak mampu nak hadap fitnah akhir zaman. Melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala, dengan wahyu, dengan Quran. Ya. Kemudian hari Jumaat, apa lagi kita nak buat? Hari Jumaat banyakkan berdoa pada Allah Ta'ala, banyak minta doa. Dan hari Jumaat ni bersedekah. Jadikan, biasakan hari Jumaat ni infak. Hari Jumaat ni kita bersedekah. Hari lain pun bersedekah. Kita dah sebut, kita nak sedekah setiap hari. Sunnah Nabi SAW yang telah kita bacakan masa Ramadan baru ni. Belum kita keluar rumah baca Quran. Ya. Belum kita keluar rumah kita dah baca Quran. Ya. Kita bertahajud di waktu malam. Semayang berjamaah. Baca Quran jangan tinggal. Berzikir, berwuduk, bersedekah. Bersedekah. Jadikan amalan sunnah setiap hari kita. Apatah lagi hari Jumaat ni, banyakkan bersedekah. Ya. Jadi hari Jumaat sambungkan silaturahim. Walaupun kalau kita baca hadis, daripada sedekah ni banyak benda dah dapat. Istansilu rezeki bisedekah. Nabi kata, bukalah pintu rezeki kamu dengan sedekah. Maknanya rupanya rezeki ni ada pintu dia. Bila kita sedekah, dia terbuka. Lagi kita sedekah, dia terbuka. Dan sedekah itu boleh menumbuhkan silaturahim. Musuh jadi kawan rapat. Orang yang jauh jadi dekat. Orang yang dekat lagi bertambah kasih sayang. Tahadu tahabu. Kamu memberi, menambahkan kasih sayang. InsyaAllah hari Jumaat yang barakah ini, sama-sama kita memperbanyakkan amal soleh kita. Ya, moga-moga seandainya ini Jumaat yang terakhir kita, Allah Ta'ala bahagiakan kita semua. Kalau kita ni mati minggu ni, mati hari ni Jumaat yang terakhir kita. Jadi Alhamdulillah, Allah bila kita pagi ni boleh dengar kuliah dalam majlis ilmu, kesempatan bertaubat. Ya, moga-moga ini yang terbaik Allah Ta'ala takdirkan sehingga akhirnya kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, akhirnya sebelum kita berakhir, walaupun ada lagi beberapa pengajaran ni, insya-Allah nanti kita sebutlah daripada masa ke semasa. Cuma kuliah kita hari ni hanyalah berkisar tentang insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita pada pagi esok. Jadi saya cadang pagi esok nak pergi Bukit Besar. Ya. Pergi hiking sambil kuliah santai pagi esok. Insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Wallahu alam. Marilah kita hadirkan hati kita, hadirkan insan-insan yang kita sayang, yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Yo, seluruh kaum muslimin muslimat yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, yang kita menzalimi mereka. Ya, banyak dosa-dosa kita ni tuan-tuan. Kalau kita muhasabah, subhanallah, terlalu banyak kezaliman yang telah kita lakukan.
kekufuran kita kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala pun banyak. Apa yang Allah anugerahkan, ya, kita melebih-lebih dalam perbuatan kita. Kita melewat-lewatkan perintah Allah Ta'ala. Kita menangguh-nangguhkan perintah Allah. Cukuplah dosa-dosa itu untuk kita menangis, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, belum kita berakhir, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, kita berdoa. Moga-moga Allah makbulkan doa kita semua di hari yang penuh barakah, hari yang mulia ini, hari yang sekiranya takdir Allah berlakunya kiamat. Inilah harinya. Hari Jumaat dah berlakunya kiamat. Tapi alhamdulillah tak kiamat lagi. Allah masih bagi peluang kita bertaubat. Allah bagi peluang kita buat amal soleh dan kebajikan. InsyaAllah sama-sama kita mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Wadud. Ya Allah, ya Rabbus samawati wal ard. Ya Qabilu taubat. Ya Ghafur, ya Rahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Awwal, ya Akhir. Ya Quddus, ya Salam, ya Muhyi, ya Mumin. Ya Allah, ya Latif. Ya Allah, ya Sami, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan tangan kami yang hina-hina ini, ya Rabb. Tubuh kami yang banyak bermaksiat, hati kami yang sentiasa lalai mengingati-Mu, ya Rabb. Di pagi Jumaat yang mulia ini, ya Rabb, kami bermohon, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Dosa yang kami lakukan semenjak kami akil balik. Yang terang, yang tersembunyi. Yang sengaja, yang tidak sengaja kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak kezaliman, maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi Jumaat yang mulia ini, pilihlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau redai, yang Engkau ampunkan dosa-dosanya, yang Engkau masukkan ia ke dalam syurga, ya Rabb. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Rabb. Rahmati kami semua dengan keampunan-Mu, ya Allah. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shirara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Rahmati keduanya dengan keampunan-Mu. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Berkati saki-baki usia mereka dalam ketaatan pada-Mu. Yang telah meninggal dunia, ya Rabb, jangan Engkau seksa mereka dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Sebaliknya Engkau tetapkanlah tempat mereka itu di Raudah min Riyadil Janah, di taman-taman syurga-Mu, ya Rabb. Dengan doa daripada anak-anak yang soleh ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tempat yang kami tumpangi 9 bulan 10 hari rahim ibu kami. Masukkanlah tubuh badan itu dalam syurga-Mu. Gantikanlah rahim yang kami tumpang itu dengan syurga-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Engkau gugurkan darah yang begitu banyak, air mata kesakitan di saat melahirkan kami, gugurkanlah dosa ibu kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Air susu yang kami minum setiap titiknya itu, ya Allah, jadikanlah pahala berpanjangan buat ibu kami yang mengalir dalam tubuh kami di saat ini, ya Rabb. Yang melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah setiap titik peluh ibu ayah kami, ayah yang menafkahi kami, masukkan ayah itu juga dalam syurga Firdaus-Mu, ya Rabb. Maafkan dosa-dosa kami terhadap ibu ayah kami. Jadikanlah kami anak yang saleh yang sentiasa mendoakan mereka,
beri peluang kami berbakti kepada mereka ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan hidup, suami isteri, anak-anak yang soleh dan salihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkan dosa kami, kesilapan kami dalam mendidik anak-anak dan keluarga kami ya Rabb. Kami akui kami jahil dalam agama-Mu ya Rabb. Kami akui kami sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga kami melalaikan tanggungjawab kami terhadap keluarga kami ya Rabb. Anak kami tidak solat, anak kami jauh daripada agama-Mu. Maafkan dosa-dosa kami itu ya Rabb. Kami tetap menyayangi mereka kerana-Mu ya Rabb. Engkau memberi hidayah, Engkau yang memiliki hidayah. Di pagi Jumaat ini ya Rabb, kami bermohon Engkau bukalah pintu hati ahli keluarga kami, ibu ayah, anak-anak kami, adik-beradik kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Nabi SAW. Buka pintu hati kami ya Rabb. Masukkan hidayah-Mu itu ya Rabb. Jauhkan kami daripada najis dadah, pil khayal, dosa dan maksiat, fitnah dan ujian akhir zaman. Engkau peliharalah keluarga kami ya Rabb. Selamatkan kami ya Rabb. Ganti nafsu mereka dengan mutmainnah. Engkau buang kelazatan maksiat, Engkau masukkan kelazatan halawatul ibadah, kenikmatan mencintai-Mu ya Rabb, kelazatan merindui dan mengingati-Mu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami semua husnul khatimah dengan rahmat-Mu ya Rabb. Dengan doa kami ni ya Rabb, masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala memakbulkan doa kita semua. Dan tuan-tuan dan mata Allah sekalian, saya mohon ribuan kemaafan. Seandainya ada tersalah, ya, tersilap dalam tutur bicara, mohon keampunan daripada Allah. Mohon maaf juga daripada tuan-tuan semua. Dan insya-Allah, moga Allah ijabahkan doa kita semua. Kita tidak banyak amalan, kita banyak kelalaian, tapi yang kita harapkan rahmat Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohon tuan-tuan, dalam doa tuan-tuan semua, tolong doa juga diri saya yang lemah, yang banyak dosa ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi esok. Ya, hajatnya pagi esok nak kuliah di Bukit Besar, InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Moga Allah merahmati kita semua dalam keampunannya. Jum'ah mubarakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم